Sebab aku ada 2 dalam ni. Kau ada 3 Mal. 3. Kenapa lah dia yang tak nampak? Aku ada 2 nama sebenarnya. Korang kena cari lagi satu. Try pin. Sebab aku ada 2 account dalam ni. Tak, aku tak present sebab nanti korang pening pula nak tengok satu. Baik aku tulis soalan dekat kertas dia senang. Kalau korang nak rujuk lagi soalan, apa tu korang boleh ni. Kau boleh tengok dekat nota matematik. Sorry lah, kelang kabut sikit. So boleh aku start? Korang dah ready ke? Dah jumpa dah kamera aku? Boleh? Boleh. Okay. Sebab takut korang tak nampak, tak salah pula aku ni je. Okay, so soalan pertama. Sekejap aku tengok dia punya ni. Okay, soalan pertama ni soalan objektif. Aku ambil pasti je sebenarnya. Aku ambil soalan-soalan tahun lepas sebab aku tak nak lah tiba-tiba kan. Apa yang aku ajar tak keluar dalam SPM kan. Maybe salah satu ni keluar. Okay, so ada bentuk bulat muka bumi ni. Aku punya tips kalau nak jawab soalan bumi ni, korang kena buat garis meridian dengan garis khatulistiwa. Sebab meridian ni dia punya tempat macam pusat untuk longitude. Kalau khatulistiwa ni pusat untuk latitude. So korang kena tahu yang latitude ni horizontal. Saya tak boleh sebab saya pakai tripod je. So maybe susah sikit. So latitude ni dia untuk north atau utara dan south untuk selatan. Mal, aku rasa boleh zoom out kot. Ini untuk latitude tau. North dengan south. Utara dengan selatan. Kalau longitude, dia untuk west atau barat, east atau timur. Part ni korang faham? Zoom out. Tak, yang ni memang steady camera. Aku tak boleh zoom out, tak boleh zoom in. Dia macam ni je. Tak jelas. Tak faham masuk kau tak jelas. Okay, so korang kena tahu basic ni lah. Kalau korang nak buat gambar bumi, korang kena buat garis meridian dengan garis khatulistiwa. Maksudnya ni tempat kosong degree. Maksudnya starting point lah. Aku panggil macam starting point lah. Okay. So part ni korang faham kan? Sebab ni setakat nota je. Okay, boleh? Ni setakat refreshment je. Nanti aku akan masuk formula untuk notes dengan nak cari dia punya jarak. Okay, nanti aku ajar. Slow. So ada satu soalan ni. Soalan ni dia tanya. Sekejap ya, aku lukis dulu bagi aku masa sekejap. Dia ada setengah sekolah yang cikgu dia tak ajar sebab soalan ni macam tak silap aku lah, soalan macam kau boleh tembak je. Satu lagi dia kalau paper tu kau tak jawab benda apa, asalkan kau jawab untuk lukis-lukis tu. Kalau korang tahu lukis, korang jawab yang tu. Tapi bagi aku bab ni penting sebab dia macam backup markah. Maybe setengah cikgu cakap tak penting, tapi hari tu waktu trial hari tu aku jawab je. Sebab lukisan aku salah tapi bumi aku semua betul. So bolehlah backup markah. Kalau korang nak belajar ni, aku boleh ajar sikit-sikit. Maybe, So soalan dia,
dalam darjah 12, U ialah kutub utara. Okay, U ialah kutub utara. S ialah kutub selatan. Kedudukan titik P ialah 40 utara, 100 barat. So korang kena tulis terus. P, sekejap aku dekat sini sekarang. Okay, P 40 utara, 100 barat. Okay, so kita dah dapat satu information. Dan satu lagi information dia, POQ ialah diameter bumi. Maksudnya diameter bumi ni, kita tahu yang diameter kan garis panjang kan. So sudut dia mesti 180. Okay, so daripada ni, kita tahu yang apa tu P ni berada di 100 barat kan. Maksudnya kita akan label kat sini 100 barat. Bila kat sini 100 barat, confirm kat sini akan jadi 80 timur. Faham tak? Tak tahu sebab apa? Ke korang tak faham apa sebab aku dapat 80 timur? Sebab 180 tolak dengan 100, kau akan dapat 80. So confirm kat sini 80 timur. Sebab dia diameter 180 degree diameter. Okay. So kita dah dapat longitude untuk Q. Okay. So soalan dia, find the latitude of Q. So dia nak latitude. So latitude dia, kita tahu yang apa tu, P ni ialah 40 utara kan. So kita buat lagi satu baris kat sini. Sini ialah 40 utara. Okay. Satu lagi dekat bawah ni, dia ialah 40 selatan. Nak tahu sebab apa dia 40 selatan? Sebab dia diameter bumi. Maksudnya kalau sini 40 utara, confirm kat bawah ni 40 selatan. Okay, contohlah kalau kat atas ni 60 utara. Bawah ni confirm 60 selatan sebab dia diameter bumi, faham tak? Untuk latitude. Kalau longitude kau kena tolak dengan 180 yang aku cakap tadi. So yang ni longitude je. Faham? So latitude of Q ialah 40 selatan. Itu jawapan dia. Part ni korang faham? Kalau tak faham, korang boleh komen. Faham? Yang ni basic lah sebab yang ni soalan objektif. Faham Okay. Aku takut korang tak faham. Tak, aku tak boleh zoom out sebab ni memang fix. Maybe aku akan naik atas sikit. Sekejap aku try naik atas. Kau boleh nampak atas ni? Sebab dia berat, so dia akan jatuh ke bawah. Boleh nampak? Kalau korang nak tulis lah. Ataupun aku akan send dekat nota SPR matematik. Okay, aku next question lah. Okay. So, satu lagi soalan. Dia kata dalam rajah 11, Q ialah satu titik pada permukaan bumi. U ialah kutub utara dan S ialah kutub selatan. Ni biasa je lah. So, kita tahu yang NOS ialah paksi bumi. Okay, satu information. So, bagi aku masa sekejap aku nak lukis. Sekejap So, yang ni meridian, yang ni khatulistiwa. Maksudnya point kosong dia lah. Okay. So, ada lagi satu baris dalam soalan ni dia bagi tahu. Kat sini ialah titik Q. Okay. So, sini. Sekejap aku kena lukis lagi satu. Sini. Maybe tak jelas sikit tapi
Ada soalan dia. Sekejap aku tunjuk dia punya gambar soalan yang senang. Ni soalan dia. Nampak? Kalau gambar macam ni susah sikit. So, dia kata yang longitude untuk yang ni adalah 110 west. Maksudnya barat. Kalau kat sini kita tak tahu dia punya longitude dia. Tapi soalan dia minta longitude of Q. Maksudnya dia nak garis panjang Q ni. So apa kita boleh buat ialah 110 kosong tolak dengan 90. Kita akan dapat 20. Tak tahu sebab apa aku tolak dengan 90. Sebab dalam soalan ni, kalau korang boleh nampak, kat sini dah ada sudut tegak. Nampak? Dia ada sudut tegak. Maksudnya kalau daripada daripada khatulistiwa ni ke sini 110. So kalau kat sini 90. So dia nak sudut kecil ni. Maksudnya 110 kena tolak dengan 90. Kau akan dapat sudut kecil ni. Faham tak? Yes. 1/4 of the globe size. So kau akan dapat sudut kecil ni. So jawapan dia 20 west. Daripada jalan kerja aku ni. 20 west. Longitude sebab dia nak garis panjang. Sebab dia Q dekat longitude ni, soalan dia nak longitude of Q. Bukan latitude. Faham? Kalau tak faham aku kena explain balik lah. Kalau faham korang boleh komen. So aku assume korang faham. Apa dia? Slide screen. Apa dia? Tak, aku tak screen share, aku pakai kamera je. So next question. Sekejap, aku tak nampak soalan dia. Kena rujuk, buku ni senang. Okay, aku rujuk buku lah senang. Okay, ni soalan ni, sorry. Tak, aku tak screen share, aku pakai kamera je. Aku takut korang confuse. Aku bacakan soalan ni lah senang. Nanti awak boleh tengok kat YouTube sebab ni record. Kalau nak ulang nanti macam bazir masa sikit. Kalau kau nak aku explain tak apa. So soalan dia, P25 utara, 70 timur. Dan Q ialah 25 utara, 50 timur. R dan V ialah 4 titik di atas permukaan bumi. Titik R terletak arah selatan dari P. PV adalah diameter bumi. So, ini soalan paper 2 tau. Soalan yang orang akan banyak tinggal sebab diorang rasa tak penting. Tapi bagi aku penting sebab dia sebagai backup markah. Nak fokuskan? Sorry. Korang boleh baca soalan dulu ke? Korang baca soalan dulu. Boleh nampak? Ya, aku dalam sikit. Maybe sebab internet. Boleh nampak soalan kat atas ni? Kat atas ni. Sorry, aku tak cukup sumber nak buat lagi clear. Aku just pakai kamera. Tak nampak? Saya tak nampak soalan. Ke kau tak jumpa aku punya kamera? Sini, nampak tak? Nampak CP je. Lah. Ada dua account. Tak ada dua account. Satu kamera, satu lagi aku pakai voice. Tak, kalau yang tak clear tu cuba check lain sebab aku clear je. Oh. Korang kena tengok nama aku yang lain. Aku ada dua nama dalam ni. Tak apalah, aku salin soalan lah, senang. Aku takut korang tak nampak. Tapi aku ada je share dekat note matematik. Aku just ambil dia punya poin-poin penting je. So
So kita dapat dia punya north dengan east dia. Sorry, aku tutup dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris. Ni timur. Tak selaku yang ni 2019. North ni utara. Okay, so kita dapat dua information daripada soalan. Satu lagi, dia punya information dia R is R terletak arah selatan P dan PV ialah diameter bumi. Pak ni korang faham? Ini antara information yang kau boleh dapat dalam soalan yang aku yang aku tunjuk tadi. Okay. So aku punya tips, korang kena buat korang punya bumi sendiri tau. Korang kena lukis bumi sendiri kalau korang nak lagi detail, nak lagi faham korang punya soalan dan jawapan macam mana dapat. So aku pakai pen sebab kalau pen marker nanti susah, dia tebal. Nampak bumi aku? So aku buat khatulistiwa dan juga meridian. Okay, part ni penting tau. Kena lukis meridian dengan khatulistiwa sebab kita akan tahu starting point untuk sesebuah angle tu atau sesebuah sudut tu. Okay. So daripada information yang kita dapat tadi tu, kita tahu yang P berada di 25 north dengan 70 east atau utara dan timur. So kita akan lukis 25 utara macam ni. Tak naik gambar, masuk kau. So yang ni ialah 25 north. Yang ni aku label je lah, dia tak accurate tapi aku just beritahu yang ni 25 north atau utara. Okay. So paling hujung ni ialah 70 timur atau east. Okay, part ni aku just label. Apabila kita tahu yang longitude dia 70 timur dengan latitude 25 north kat atas ni, automatic P dia dekat sini. Faham? Korang faham ni? Faham? Sebab aku just label latitude dekat sini 25, longitude kat sini 70 east. Okay. So macam yang aku beritahu tadi, kalau kat sini 70 east, confirm kat sini berapa? Kat sini berapa? Tak nampak. Sekejap aku zoom sikit. Sorry. Nampak? Kalau kat sini 70 timur, sini berapa? 110. Betul. So sini 110 barat atau west. So kita dah dapat dah information dalam bumi yang kita lukis ni. Okay. So ada lagi satu information. Q berada di 25 north, 50 east. Kita kena lukis 50 east pula. Kena lukis sendiri lah, kita kena lakar sendiri. Since kat sini dia punya meridian atau starting point dia, kita lukis lagi satu. Yang ni ialah 50 east atau timur. Faham tak kenapa aku tulis kat sini? Yang ni aku just label je, macam yang aku buat kat 25 north ni, faham tak? Kalau faham dia faham. Aku takut kau tak faham. Sebab sini kosong, kalau ke sini 50. Aku rasa kau tak jumpa kot nama aku lagi satu. Sebab aku ada dua nama kat sini. Satu aku guna untuk mic, satu lagi untuk kamera ni. Kau kena cari dulu nama. Macam mana nak label? Kau ikut je mana-mana sebab ini bumi kau, bukan bumi cikgu kau ke, bukan bumi examiner. Kau buat je. So apabila sini 50 north kan, so sini ada titik. Kat sini 50. Faham tak? Kat sini ialah 50.
50 east. Faham? So, bila kita dah tahu 50 east dengan 25 north, jangan lukis flat sudah. So, 25 north kat sini. So, automatic kita tahu kat sini ialah Q. Kita dapat 2 point dah. Faham? Kat sini kau faham? Sebab sini kosong, sini ke sini 50. Okay. Faham Alhamdulillah. So, apa tu, dia punya soalan dia ialah nyatakan latitude V. Maksudnya dia nak latitude V. Latitude V korang tahu latitude tu dia north ataupun south, atau utara ataupun selatan. Dia antara tu. Dia tak boleh barat dengan timur. Sebab dia nak latitude, okay? So, since dalam soalan kita tahu yang PV ialah diameter bumi kan. So, daripada P ni, kita buat baris panjang diameter. So, kat sini kedudukan V. Faham? Sebab P dengan V dia diameter tau. Sebab kat sini kita tahu yang sini 180. Kat sini korang faham? Faham? Sebab dalam soalan dia kata P dengan V ialah diameter bumi. Okay? So kita buat lagi satu baris latitude. So korang rasa ni apa? Baris latitude ni. Korang rasa bawah ni apa? Berapa? Mesti aku beritahu tadi. Aku nak korang teka. Dia south tapi nombor dia berapa angka dia? No, bukan 155. Betul. 25 south. So kita dapat lagi satu information 25 south. Okay? So kita tahu kedudukan V kat sini. So dia kata nyatakan latitude V. Latitude dia nak garis kat sini je. Bukan garis panjang ni. Dia nak garis yang ni je. So jawapan dia ialah 25 south. So kita dapat dah. Macam ni dapat 25. Okay, so P dia berada kat 25 north atau utara. Since P dengan V ni ialah diameter bumi, so 25 atas dengan 25 bawah ni sama lah sebab dia diameter. So automatic bawah ni 25 south. Faham tak? Sebab dia diameter. P dengan V tu diameter bumi. Faham? Faham? Okay. Alhamdulillah faham. Okay. So soalan kedua. Sekejap bagi aku sign soalan dia. Dia beri bahawa jarak dari P ke R diukur sepanjang meridian ialah 2580 batu nautikal. Hitung latitude R. Okay. Korang baca dulu soalan. Bagi aku take file sekejap. Okay. Korang faham soalan ni? Maybe setengah tak tahu sebab ada tulisan batu nautical. Korang confuse kan? Batu nautical ni sebenarnya technically dia jarak je sebenarnya. Cuma unit dia lain. Okay. So kau kena cari nama aku lagi satu. Aku ada 2 nama dalam ni. So diberi bahawa sekejap. Sabar dulu. Semangat. Diberi bahawa jarak dari
P ke R diukur sepanjang meridian ialah 2580 batu nautikal. Hitung latitude R. Dia sepanjang meridian. Okey, daripada gambar yang kita lukis tadi ni, kedudukan R dia di antara ni je. Di antara, dia berada di 70 timur, tapi dia tak tahu dekat latitude mana, dekat utara ke kat selatan. Tapi dia confirm 70 timur. Sebab ada apa tu, kau kena cari nama aku ada nama. Lepas tu apa tu, dia diukur sepanjang meridian, maksudnya apa tu, kedudukan R ni dia confirm kat 70 timur je. Dia tak ada kat tempat lain, faham tak? Dia boleh antara kat sini, dia boleh antara kat sini, dia boleh antara kat sini, dia boleh antara kat sini. So dia boleh either lah mana-mana. Faham? Lepas sini kau faham? Faham? Okay, teruskan So ada dua formula yang korang kena tahu. Kalau nak cari batu nautikal, dia ada dua cara. Antara kau cari ikut latitude atau ikut longitude. Maksudnya apa tu, jarak latitude, contoh daripada sini ke sini kan, dia akan terbang dari sini, dia akan terbang ke sini. So dia nak jarak sini ke sini, faham tak? Lepas tu kalau longitude, dia jarak antara contoh sini ke sini atau sini ke sini. So kau kena kira jarak antara sini ke sini lah untuk longitude. Kalau latitude, sini ke sini untuk jarak. Faham tak jarak? Okay. So untuk latitude, dia punya formula, dia ada formula dia. Sudut kali 60 cos latitude. Untuk longitude pula, sudut kali 60 je. Lepas sini korang faham tak? Kalau tak faham, beritahu aku. Tak, okay, cos latitude ni, contoh soalan dia. Okay, kapal terbang tu, dia terbang daripada Q ke P. Okay, Q ke P. So jarak Q dia 50 longitude dengan P 70. Kita kena tahu dulu sudut antara sini ke sini. So cara dia 70 tolak 50. Kita akan dapat 20. Atau sebab apa aku tolak dengan 50? Sebab okay, ni meridian kan. Sini ke sini 70 tau. Sini ke sini 50. Kita nak cari sini ke sini. So confirm lah yang besar tolak yang kecil, kita akan dapat yang ni ke sini. Faham tak? Kalau faham tu faham. Okay. Faham. Kalau tak faham aku kena ulang balik lah. Okay, so untuk cari jarak Q ke P, nak cari jarak Q ke P, 20 kali dengan 60 cos 25. Maksudnya di sini, jauh sangat sekejap, sorry. Sini korang nampak? Sebab kamera aku kadang dia fokuskan tak fokus, takut korang tak nampak. Nampak tak? Okay, so 20 kali 60 cos 25. Kenapa aku darab 25? Sebab kalau dalam formula, dia kata cos latitude kan. Maksudnya kau kena darab dengan sudut yang kapal terbang tu berada, faham tak? Masa kau sini 25, kau kena darab dengan 25, cos 25. Kena kali dengan cos kalau latitude. Kalau longitude tak payah kali dengan cos. Sebab tu memang formula lah. Kalau contoh apa tu kat sini 25 kan, kau darab dengan 25. Kalau kapal terbang tu dari sini ke sini lah contoh kan. Kau darab dengan 25 juga. Lepas sini korang faham? Tak faham kena beritahu aku. Okay, aku assume korang faham lah kot kalau diam je kan. Faham So
So latitude cos darat cos, lepas tu sudut latitude tu. Macam sini 25, kau jarak dengan 25. Tu memang formula dia. Tapi masalah dengan formula ni, dia tak keluar dalam senarai formula. So korang kena hafal sendiri. Nak tak nak kena hafal juga. Contoh kalau kat sini, contoh aku buat garis baru kan, kat sini kan, contoh kat sini 18 South lah kan. So korang kena darat dengan 18 juga, nak tak nak, untuk cos tu. Okay. So aku akan teruskan kepada soalan dia. Kita dah tahu dia punya formula kan. So diberi jarak dari P ke R diukur sepanjang meridian ialah 2580. Okay, dia terbalikkan je tau. Maksudnya 2580 sama dengan X kali 60. Tapi sabar, ini bukan yang betul ni lagi So P nak ke R, kita tak tahu R dia kat mana kan. Tapi kita tahu yang P ni dia duduk kat 25 north atau utara. Maksudnya dia dekat atas ni 25 north kan. So cara dia 2580 sama dengan 25 tambah X jarak dengan 60. Kat sini kau faham? Kenapa kena tambahkan 25X tu? Kalau tak faham, beritahu. Nanti aku explain balik. Tak faham. Okay, kita try. Okay, kita try buat dulu. Kita try cari X dulu. Nanti aku explain seterusnya. Okay, so 2580 bahagi 60. Lepas tu tolak dengan 25. So X sama dengan 18. Okay, X ni 18 tapi kita tak tahu jarak kan. So P kat sini. Kita buat lagi satu baris kat sini. Kita buat baris kat sini kan. Kat sini. So sini ialah 18 South. Sini ialah 18 South. So kat sini kita tahu yang sini ialah dia punya point R. Kat sini korang tak faham kan. Maksudnya 25 tambah X jarak dengan 60, korang akan dapat jarak sini ke sini 2580 batu nautical P ke R kat sini. Dia tak boleh just 25, dia tak boleh biar X je. Sebab dia ada 25 lagi. So kau kena tambah dengan 25. Faham tak? Kalau dia 25 je, tempat R kat sini je lah. Bukan kat bawah ni. Faham tak? Kalau faham cakap faham. Sebab bumi ni complicated sikit lah. Faham Kalau tak faham cakap je. Jangan takut sangat. Aku akan buat apa pun. Faham yang ni untuk kertas 2. Soalan yang paling terakhir. X. Apa tu kalau tak tambah 25. Dia punya tu akan, aku rasa dia akan dekat khatulistiwa. Sebab dia akan kira jarak P ke sini je. Bukan kat sini. Faham tak? Alhamdulillah. Okay. So kalau dah faham, aku akan proceed to next question. So soalan 3 ni bagi aku soalan ni je Kalau korang tak faham, korang boleh tengok balik video ni sebab aku akan, team aku akan send dekat YouTube. So tak apa. Okay, soalan dia, hitung jarak terpendek dalam batu nautika dari R ke V diukur di atas permukaan bumi. Okay, dia nak jarak terpendek tau.
So kita kena get creative. Maksudnya kita kena kreatif lah nak cari jarak terpendek dia. Okay, kita kena tengok R. R kat sini, V kat sini kan. Okay. Part ni korang tahu kan apa aku boleh dapat R ke V, R dengan V kan. So dia ada dua cara tau nak dapat jarak dia. Kita kena cari jarak terpendek. Okay. So first thing first, R akan terbang ke sini. Sekejap, kita boleh guna dua-dua. Tak, ada yang 2017 yang tadi awal-awal aku bincang tu. Okay, R akan terbang ke sini. Dia ada dua cara. R akan terbang ke sini dan dia akan along latitude ke sini. Ataupun R akan dia terbang along longitude tu. Maksudnya dia akan terus longitude tu. Dia dari sini terbang terus ke sini ataupun sini, lepas tu dia akan ke sini. Dia akan terbang along latitude, bukan longitude. Faham tak? Sini ataupun sini ke sini terus. Kat sini korang faham? Takut korang tak faham kat sini. Faham? Kertas satu bumi senang, tak kena kira banyak. Kalau kertas satu korang kena tahu basic je sebenarnya. Tapi nak tak nak korang kena tahu formula ni ke sebab kertas satu ada just apa tu ni. Okay, lagi sekali Okay, so soalan dia not nanti aku ajar. Soalan dia apa tu, R akan terbang ke V. Okay, R akan pergi ke V. Dia nak cari jarak yang paling terpendek tau. Korang kena mark soalan ni, terpendek. So apa tu, kita boleh terbang dari R ke sini dan ke sini, ataupun R terbang terus ke sini. Faham tak part ni? R terbang terus ke sini. Dia terbang terus ke sini maksudnya dia longitude tau. Kalau R terbang ke sini, maksudnya dia longitude dulu, lepas tu dia akan terbang ke latitude. Part sini korang faham? Kau faham? Dia faham. Okay. Okay, so aku kena lukis baru lah sebab takut nanti susah nampak. Dia boleh either tu, latitude dengan longitude. Okay, so dan aku buat yang baru ni Sekejap bagi aku masa sekejap. So daripada gambar ni, okay, ni R, ni V. Okay, korang faham tak kenapa aku lukis macam ni? Ni 2019. Kau faham kenapa aku lukis macam ni? Tak, okay, so sebenarnya gambar daripada ni, dia daripada gambar ni tau, yang aku kira daripada R terus ke bawah V tau. Aku tak lukis sendiri ke sini dulu, belum lagi. Aku buat yang apa tu R ke V terus. Ni rajah muda dia. Aku takut korang tak faham. So okay, aku lupa nak tulis kat sini 25 tau. 25 South. Sini 18 South. Faham tak? R ke V terus. Faham tak? Kalau korang faham, bagus lah. Asal orang tak faham. R ke V terus, okay? So kita nak cari jarak R ke V kan. So since dia longitude bukan latitude, so kita nak cari sudut ni. Nak cari X ni macam mana? Yang ni senang je, sudut senang je. Macam mana nak cari X ni macam mana? Korang ada idea? 180 tolak 18 tolak 25. Ya, betul. Korang betul. So kita akan dapat 137. Kita dapat dah sudut ni. 137. Okay. So kita nak cari jarak sini ke sini pula. So nak cari jarak dia, since the longitude, korang tak payah pakai cos. Maksudnya 137 kali 60 terus. 137 kali 60 dapat 8,220 batu nautikal.
Dah dapat untuk yang pertama. Part ni korang faham? Sebab dia longitude bukan latitude. Jawapan ni memang besar sebab tu jarak. Faham Jawapan dia apa? Belum lagi, aku tak bagi dia jawapan lagi. Sebab dia nak jarak terpendek tau. 8,220 ni kita tak tahu dia terpendek ke tak. So kita kena cari untuk yang latitude pula, okay? Aku nak bagi korang observe dulu gambar ni. Aku takut setengah orang tak faham kan. Aku awal-awal waktu belajar bab ni pun ambil masa ke lah. Ni gambar ni daripada gambar bumi yang kita lukis tadi tu. Daripada R ke V. Dia terbang ke bawah. Okay. Faham tak? Kau faham nak proceed? Betul. Okay. So untuk nak cari jarak kedua pula, sebab dia nak jarak terpendek, so dia ada dua cara. Satu lagi cara R ke sini, dia ada terbang along ke sini. Okay, first thing pun kita kena cari angle R ke sini dulu. So sini 25 south, sini 18. So nak cari angle dia 25 tolak dengan 18. So 25 tolak 18 jarak 60. Untuk cari jarak R ke sini. Ke sini. R ke sini dulu. Faham tak? Faham tak? Faham tak kenapa? 25 tolak dengan 18. Tak, awak kena cari apa tu, saya ada dua nama. Satu lagi yang voice, satu lagi yang kamera. Tak faham. Okay, so apa tu, daripada khatulistiwa ni ke point ni ialah 25 south. Khatulistiwa ke R 18 south. Maksudnya kita nak cari angle dekat sini tau. Kita nak cari angle dekat sini. Okay, aku lukis nak. Okay, kita nak cari angle R ke sini tau. Angle di sini. Hole ni 25 south. Sini 18 south tau. So 25 tolak 18 kita akan dapat X kat sini. Faham tak? Sebab sini ke sini 25. Sini ke sini 18. So kita akan dapat ni. Kat sini. X ni. Faham Faham? Alhamdulillah. Aduh. Penat ya. Okay, so kita baru dapat jarak pertama lah. Kita ni belum tamat lagi. So 420. So kita faham lah apa dia sikit je sebab jarak dia pendek je. Sini ke sini pendek je. Okay, so 420. So kita kena cari lagi satu jarak iaitu daripada point ni ke point sini. Faham tak? Sini ke sini sebab kita nak sampai ke V tau, bukan sampai kat sini je. So point sini ke point sini. So kita tahu yang sini ke sini ialah 180 tau. Okay. Kita dah tahu, waktu ni kita dah tahu angle dia lah. Kita dah tahu sudut dia lah. So senang lah part ni. So tambah dengan 180 kali dengan 60 cos. Cos yang aku ajar tadi ambil angle apa? Ambil sudut apa? 25 kan? Sebab latitude dia kat sini kan? 25. So cos 25. So sama dengan kita boleh cari 60 cos 25. Lepas tu darab dengan 180. Kita akan dapat 9788.12. Okay, part sini kita dah tahu lah. Sini paling panjang, sini paling pendek yang kita cari ni. So confirm jawapan dia kat sini. Dah dapat dah. Sebab dia boleh terjadi tau. Dia boleh terjadi kalau sini pendek, sini panjang tau. Dia boleh either one. Faham? So sini jawapan dia. Ni an answer dia. Jarak terpendek dia iaitu 8,220 batu nautical. Dah dapat. Ni lah an answer dia. Okay, korang faham? Sini. Tak faham, aku nak ulang balik. Memang kena buat dua-dua cara. Memang kena cari
apa tu, dua-dua jarak. Sebab kita tak tahu masa tu yang paling pendek tau. Nak tak nak korang kena get kreatif lah. Cara nak get kreatif korang kena buat banyak latihan. Tu je lah cara dia sebenarnya. Aku tak boleh nak ajar banyak-banyak, nanti bazir masa, lepas tu penat pula kan. So aku akan ajar basic je. Okay. So korang dah faham kan part ni? Dah faham kan? Dah faham cakap faham? Takut korang tak faham. Faham Macam orang yang sama je cakap faham. Takut orang lain tak faham. Okay. Kita guna kertas ni. So soalan yang terakhir. Sorry aku nak tengok soalan je. Sebuah kapal terbang. Sekejap Okay, ni soalan dia. Sekejap. Kita kena rujuk bumi yang kita buat balik tadi. Sebab tak rujuk susah. Okay, so dia punya soalan ialah sebuah kapal terbang melepas dari Q dan terbang ke timur P dan kemudian terbang ke arah selatan ke R. Purata laju kapal terbang bagi keseluruhan penerbangan itu ialah 710 knot. Okay, so korang tak faham kan knot tu apa kan? Okay, knot ni dia ada formula dia. Formula dia senang je sebenarnya. Siapa yang tahu? Knot ialah batu nautical divided by masa. Formula ni korang tak payah hafal sebab dia sama dengan formula kelajuan. Faham tak? Cuma dia guna batu nautical dengan masa je. Tu je dia punya formula dia. Korang tak payah fikir pening-pening. Ni je formula dia untuk knot. Faham tak part ni? Dia sama dengan speed punya formula. Faham kan? Faham. Sebab setengah cikgu kan dia tak ajar kan. Knot tu unit dia. Memang unit dia. Knot ni technically macam kelajuan je lah sebenarnya. Jarak ni batu nautical. Dia sama macam kilometer macam tu je lah. Cuma dia punya nama dia batu nautical tu je. Okay? Pak ni kalau faham kan? Ni dia punya formula. Nak tak nak kena tahu ke lah. Sebab dalam senarai formula tak silap aku tak ada. Belum lagi idea. Kita kena cari dulu. Okay, so dalam soalan dia kata apa tu, sebuah kapal terbang berlepas dari Q dan terbang ke arah timur P. Okay. Daripada Q. Okay, Q. Dia akan terbang ke P. So, kita kena cari sudut Q ke P dulu. Sudut Q ke P ialah tadi apa tadi? Dia dah bercelaru dah pendengar. 70, 50. 20. Okay, 20. So, jarak Q ke P ialah 20 sebab 70 tolak 50 sama dengan 20. So, 20 kali dengan 60 cos 25. Sebab dia latitude bukan longitude. Q ke P ni. Sebab P ni ialah 70 timur. Q ialah 50 timur yang aku label tadi. So yang besar tolak dengan 50 dapat 20.
So Q ke P ialah 20 degree dia punya sudut dia. Q ke P 20. Faham tak? Tak faham aku ulang balik. Faham? Faham Siapa tak faham aku akan ulang balik. Ulang balik Okay, so dia nak jarak Q ke P tau. Sebab kapal terbang tu dia bergerak daripada Q ke P. Dia boleh lepas daripada Q ke P tau. So P ni daripada meridian ke sini ialah 70. Tak faham? Ya, aku explain balik. Ni meridian tau. Sini ke sini ialah 70 tau. Sebab kat sini aku label tadi 70 timur tau. Maksudnya sudut besar ni 70. Kalau meridian ke Q ialah 50. Sebab dalam soalan dia beritahu tadi 50. Okay. So 70 tolak dengan 50, kau akan dapat sudut kat sini, Q ke P. So sudut dia ialah 20. Faham tak? Okay. Sebab dalam soalan ni dia beritahu yang Q ni berada di 50 east atau timur. P ni berada di 70 east atau timur. Maksudnya kita beritahu lah jarak P dengan Q ni. Kita tolak je lah sebenarnya. Soalan tengok mana tadi aku ada ni kan. Ni. Yang ni apa tu Q yang aku cakap di 50 east tu. Ni information yang aku dapat dari soalan. 50 east. Ni 70 east. Lepas ni korang faham? Sebab dia ada soalan je, korang kena baca lah nak tak nak. Q and P, okay? So aku akan proceed sebab nanti dah akan take time lah. So okay, so 20 darab 60 cos 25. Dia cos sebab dia latitude. Dia terbang along latitude bukan longitude. So darab dengan 25, kita akan dapat, kita tekan lah. Sekejap cos 25 tekan dengan 20. So kita akan dapat 1087.57 batu nautical. Okay, itu baru dari Q terbang ke timur P tau. Lepas tu kemudian dia terbang arah selatan ke R tau. Faham tak? Dia terbang ke arah R. Maksudnya daripada P dia terbang ke R. Seperti yang kita tahu yang kat atas ni 25, yang ni 18 tau. Kita dah tahu jarak dia tadi 2580 tau. Okay. So kita tambah je lah. Guna 2580. So 2580 tambah dengan 187.57 bahagi dengan masa, kita akan dapat daripada soalan tadi dia beritahu 710 knot. 710 knot. Faham tak part ni? Tak faham kau akan ulang. Faham Tak faham aku ulang Sekejap. So korang faham distance dari betul. Okay, so nak cari dia punya masa pula. Masa sama dengan 2580 tambah dengan 1087.57 bahagi dengan 710. So masa ialah 5.167. Yes. Ataupun 17 pun boleh. 5.17 pun boleh. Hour atau jam. So dah dapat dah. Faham? Part ni korang faham? Tak faham beritahu. Faham So ada last question yang kita boleh bincang. Soalan tak silap aku soalan 2018 18 ke 17. Oops, sorry. Korang kalau nak pandai bab bumi ni korang buat pasir sebab soalan ni sama je. Dia punya format dia sama. Dia tak berubah-ubah. Okay. So, sekejap aku kena salin dia punya soalan dulu.
Sebab takut korang tak nampak lagi. Mesej je. So dalam soalan ni dia dah bagi tahu tau. Aku surat berapa? Tak, yang ni saya guna buku yang ni. SPM 2000 ni. Korang boleh cari lah dekat MPH. Okay. So dalam soalan ni nanti saya bagi tahu surat. Nanti saya bagi tahu detail dia. So dalam soalan ni dia dah bagi gambar bumi tau. Okay. Tapi masalah dengan gambar bumi, dia tak beritahu meridian dengan khatulistiwa tau. So kita susah nak anggarkan sudut dia berapa. So kita kena lukis sendiri. So aku suggest korang untuk lukis sendiri gambar garis khatulistiwa dengan meridian. Okay. Tak cantik pun tak apa. Tak penting pun cantik ke tak. Okay. So part ni korang faham sebab aku lukis sendiri tau. Aku label sendiri khatulistiwa dengan meridian. Iaitu starting point dia. Starting point untuk sudut tu. Faham kan? Okay, so dalam soalan ni Raja 12 pada ruang jawapan menunjukkan kedudukan titik J, L dan M yang terletak pada permukaan bumi. Nanti aku tulis balik soalan yang insaf kalau kau tak nampak. O ialah pusat bumi, longitude M ialah 30 barat, K ialah satu titik lain di atas permukaan bumi dengan kadaran KJ ialah diameter selarian latitude sepunya 45 south, 45 selatan, okey. So longitude M ialah 30 barat. Maksudnya kita boleh tahu yang sini ialah 30 barat tau. Baris panjang ni 30 barat. Okay. So daripada soalan ni juga, kita tak tahu baris K. Tapi kita tahu yang KJ ialah diameter. Okay. So kita tahu J kat sini. So K dia ialah kat sini. K dia ialah kat sini. Faham tak? Sebab dia diameter tau. 180 diameter. Okay. Kita kena label kat kat sini. Sini 50 is 2000, yang ni 2017 ke 18? 2018. Soalan ni 2018. So yang ni 50 is. Sebab kat sini dia beritahu 50 is. Kalau kat sini berapa korang? Sini berapa? 130, betul. So 130 barat. Okay. Sini 130 barat, sini 50 timur atau east. Okay. So soalan yang pertama, tanda dah label titik K pada Raja 12 di ruang jawapan. Okay. So K ialah 45 south, 130 barat atau selatan lah, sama je lah, either way. Aku lupa nak kena beritahu yang ni, korang kena tulis north, utara atau selatan dulu, baru barat dan timur dulu, okay? Untuk format kau jawab macam ni. So korang label K kat sini. So kita dapat dah titik K di kat sini. Faham tak? Tak faham aku lah. Dia latitude dia sama je sebab dia ni kan, apa tu, jarak bumi 180. Okay? Faham? Okay, so aku akan proceed. Ulang balik. Allah, okay. So sini J kita tahu 45 selatan dan 50 east atau utara atau timur. So kat sini kita akan tolak dengan 180. So sini kita dapat 130 barat. Okay. Sebab dia diameter tau. Diameter bumi tau. Okay. So kat sini dia punya ni sudut dia. Untuk K 130 barat. Okay. Korang faham ni? Atau korang tak faham? Tak faham, aku kena ulang balik. Sebab dalam soalan dia beritahu J dengan K ni
diameter tau. Okay, faham? Okay, so state the longitude of point K. Nyatakan longitude point titik K. So longitude dia ialah, longitude dia apa? Korang agak-agak apa? Cuba tengok. Longitude dia. Longitude dia 130. Okay, 130 barat atau west. Okay, untuk longitude. Longitude of K. Dia tanya soalan longitude of K ni. Point K, okay. So kita dapat dah A1 dengan A2 kita dapat jawab dah, okay. So soalan yang ke B, L terletak di utara M dan jarak terpendek dari M ke L diukur sepanjang permukaan bumi ialah 7,500 batu nautika. Hitung latitude L. So kita tak tahu L ni kat mana, tapi kita tahu yang dia due north of M. Dia berada di M. Oh, kita tahu L kat sini, tapi kita tak tahu latitude dia, okay. So kat sini dan juga kat sini. Okay. So ya, dia beritahu M dia apa. Oh, M dia beritahu je. Okay. So sini 45 tau. Sudut sini 45 tau. 45 south. Sini kita tak tahu tau. Kita nak cari yang ni tau. Tapi apa tu, kita kena tengok formula yang tadi aku cakap tadi tu, yang sudut kali 60 dapat batu nautika. Korang nampak? Takut korang tak nampak pula. Korang nampak tak ni? Nampak tak? Hello? Nampak Takut korang tak nampak. Okay. So 45, dekatkan sikit. Sorry. Okay, so nak cari X ni, 45 tambah X kali dengan 60 dapat, dalam soalan dia kata 7,500 tau. So dapat 7,500. So kita pergi cari X lah macam biasa. 7,500 bahagi 60 tolak dengan 45. So X ialah, sekejap aku check balik soalan. So X ialah 80 north atau utara. Lepas ni kalau faham, sebab dia kat atas tau, so dia utara. So daripada sini kita tahu yang sini ialah 80. Okay, sini korang faham part ni? Tak faham aku akan ulang balik. Faham? Yang lain? Okay, faham. Faham So yang ni untuk soalan yang B tadi, 80. So kita punya jawapan ialah 80 north atau utara. So C, calculate hitung jarak dalam batu nautika dari K arah timur M diukur sepanjang selarian latitude sepunya. Maksudnya dia nak jarak tu dia latitude je. Dia tak boleh longitude, dia tak boleh longitude je. Dia latitude je. So dia kata soalan dia dari K ke arah timur M. Maksudnya K dia terbang ke sini. Faham tak? Dia dari sini ke sini dia terbang, okay? So sini khatulistiwa dia. Sini 30 barat tau. Sini 130. So nak cari jarak daripada K ke M ni ialah 130 tolak 30 kali 60 cos. Yang ni ialah 45. Cos 45. Part sini korang faham tak kenapa? Tak faham aku akan ulang balik. Faham? Tak faham aku akan ulang, jangan risau. Sebab takut korang tak faham. Faham So jawapan dia ialah
Korang dapat berapa? Aku nak jawapan daripada korang. Kalau aku buat nanti korang tak faham pula. Korang dapat berapa? 130 tolak 30 kali 60 kos 45. Dapat berapa? Aku nak korang buat. Try dapatkan berapa? Betul. 42.64. Okay. Betul, korang betul. Pandai-pandai. Jangan bagi semua. memang penat lah tu. Ni untuk soalan C. Yang atas tadi ni untuk soalan B. Okay. So dah dapat dah batu nautika. Jangan lupa tulis batu nautika. Okay. Aku kena cepat sikit lah sebab bateri aku punya kamera ni dah nak habis, so aku kena charge. So kita buat cepat Sebuah kapal terbang berlepas dari K dan terbang ke arah timur ke titik M. Sepanjang selarian latitude sepunya. Purata laju kapal terbang bagi keseluruhan penerbangan itu ialah 750 knot. Hitung jumlah masa dalam jam yang diambil bagi keseluruhan penerbangan itu. Okey, aku dah beritahu tadi. Batu nautika bahagi dengan masa dapat knot. Okey. So dia K ke M. Kita dapat di K ke M 42.64. So kita letak je batu nautika dia 42.64 over masa sama dengan 750. So kita boleh dapat dah masa berapa daripada sini. Kau nampak berapa masa? Kau tak faham, aku akan ulang. Masa berapa? Aku nak jawapan daripada korang pula. Betul, 5.66. Pandai. So 5.66 hour atau jam. So ni je lah cara dia. Sebab kita dah dapat dah batu nautika ni dengan knot dia. Korang faham tak? Tak faham aku akan ulang soalan ni. I mean yang knot ni lah. Yang lain ni kalau nak ulang kau nak tengok YouTube balik je lah. Faham tak? Kau faham cakap faham? Faham? Alhamdulillah. Oh. Faham So aku akan end lah session petang ni. So terima kasih lah kepada yang join. Korang boleh live aku sekarang. Terima kasih. Kalau korang nak request apa-apa nanti aku akan cari masa untuk buat bab yang korang nak. Terima kasih, man. Terima kasih.